Malaysia merupakan salah sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen yang dijalankan secara perwakilan. Amalan demokrasi berparlimen ini dilakukan melalui pilihan raya di mana rakyat bebas memilih kerajaan pemerintah. Pilihan raya adalah asas penting dalam berkerajaan bagi negara merdeka dan satu proses yang membolehkan rakyat memilih pemimpin dan parti yang akan membentuk kerajaan. Pilihan raya merupakan elemen penting dalam pengamalan sistem demokrasi. Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955 yang diadakan pada 27 Julai 1955 merupakan pilihan raya umum yang tunggal di Persekutuan Tanah Melayu sebelum kemerdekaannya pada 31 Ogos 1957. Salah satu elemen penting di dalam sistem pilihan raya adalah pendaftaran pemilih. Pemilih itu mestilah mendaftar dengan suruhanjaya pilihan raya sebelum dia boleh mengundi dalam pilihan raya bagi Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Di Malaysia, seseorang itu layak untuk mendaftar jika dia pertama adalah warga negara Malaysia, kedua berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh kelayakan, ketiga seorang penduduk di mana-mana bahagian pilihan raya di Malaysia dan tidak hilang kelayakan. Seorang pemilih akan hilang kelayakan jika pada tarikh kelayakan ditahan kerana tidak siuman atau sedang menjalani hukuman penjara, atau sebelum tarikh kelayakan telah didapati bersalah dan dihukum mati atau penjara untuk tempoh lebih 12 bulan dan masih menjalani hukuman pada tarikh kelayakan, atau telah didapati bersalah di bawah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 atau telah memperoleh kerakyatan asing atau didenda atau dikenakan hukuman tidak kurang daripada RM2,000. Semakan daftar pemilih dijalankan sepanjang tahun seperti yang diperuntukkan di dalam undang-undang, pengundi boleh mendaftar di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pilihan Raya, pejabat-pejabat pilihan raya negeri, pejabat-pejabat pos atau melalui unit-unit bergerak suruhanjaya. Daftar-daftar pemilih baru disediakan setiap 3 bulan sekali dan ia dipamerkan selama 7 hari bagi tujuan urusan tuntutan dan bantahan. Selepas mempertimbangkan tuntutan dan bantahan melalui sistem awam, daftar pemilih untuk tahun berkenaan akan disahkan oleh Suruhanjaya di dalam tempoh sebulan. Semasa semakan daftar induk nama-nama pemilih yang sudah meninggal dunia dan yang sudah hilang kelayakan mengikut undang-undang akan dikeluarkan daripada daftar berkenaan. Dalam PRU 2013, terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi perubahan pola pengundian anak muda dalam pilihan raya ini. Antaranya ialah faktor kenaikan harga minyak, kenaikan harga barangan, kewujudan persepsi negatif terhadap kerajaan BN, kelemahan tadbir urus dan juga peranan media. Pelbagai masalah dibangkitkan yang akhirnya menuding kepada kegagalan BN menangani setiap isu yang berkesan. Perubahan undian drastik dalam pilihan raya ini juga berkaitan dengan pemilihan pengundi Cina terhadap BN yang mana mereka menolak perkongsian kuasa dengan BN. Mereka lebih cenderung mengundi parti pembangkang khususnya DAP dari menyokong parti komponen BN iaitu MCA. Bagi BN, kemerosotan pencapaiannya adalah disebabkan oleh kegagalan parti komponen seperti MCA untuk menambah kerusi parlimen. Hal ini memberi gambaran bahawa mereka melihat parti komponen BN ini gagal dalam menjaga kepentingan mereka. Buktinya, dalam pilihan raya ini, MCA hanya memenangi 6 kerusi parlimen berbanding 15 kerusi pada tahun 2008. Keputusan PRU 2013 pada 5 Mei 2013 memberikan kemenangan majoriti mudah kepada BN yang memenangi 133 kerusi manakala Pakatan Pembangkang memenangi 89 kerusi. Keputusan pilihan raya ini dikatakan dipengaruhi oleh undi anak muda yang cenderung mengundi parti pembangkang. Ini kerana mereka melihat dasar yang ditawarkan oleh
pembangkang lebih mengutamakan kepentingan masa depan mereka berbanding dengan tawaran BN yang masih menggunakan pendekatan pembangunan. Perubahan pola pengundian anak muda ini menggugat kerusi BN pada PRU 2013. Ini menunjukkan telah wujud kesedaran dan penyertaan politik dalam kalangan pengundi muda. Namun yang menjadi persoalan ialah apakah impak penyertaan anak muda ini terhadap politik Malaysia. Di Malaysia, kemunculan masyarakat sivil memberi kesan kepada perkembangan proses demokrasi yang lebih baik. Ini kerana mereka bertindak sebagai sebuah kesatuan dan organisasi yang bebas serta berjuang untuk kepentingan seluruh masyarakat. Selain itu, perjuangan mereka adalah berteraskan kepada keadilan, kedaulatan, kehakiman, ketelusan dan urus tadbir negara yang baik. Di Malaysia, masyarakat sivil termasuklah juga golongan belia, anak muda, mahasiswa dan pelajar. Golongan ini penting dalam proses pembangunan politik negara. Misalnya, dari segi penyertaan politik, mereka mencetuskan idea-idea untuk pembentukan dasar negara seperti Dasar Pembangunan Belia Negara, Akta Pembangunan Belia, Pertubuhan Belia dan gagasan patriotisme alaf baru. Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia membentangkan di Dewan Rakyat pendaftaran automatik pemilih yang berumur 18 tahun oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Dianggarkan seramai 7.8 juta yang akan didaftarkan sebagai pemilih. Kerajaan juga akan meningkatkan usaha untuk memberi kesedaran kepada warga negara yang layak untuk mengundi. Perubahan ini sudah tentu merubah lanskap dan senario politik tanah air pada masa akan datang. Pengundi muda akan menjadi penentu pembentukan kerajaan pada masa akan datang kerana jumlah mereka melebihi 48% daripada jumlah pengundi. Data juga menunjukkan seramai 15 juta pemilih telah mendaftar sehingga suku pertama tahun 2019. Pada hakikatnya, walaupun hanya dengan satu undi, namun ia mampu menentukan pembentukan sesebuah kerajaan. Undi mempunyai nilai dan makna yang cukup besar untuk sistem demokrasi, di mana ia akan menentukan hak dan keistimewaan rakyat lah. Pertambahan pengundi seusia 18 tahun memberi impak kepada politik dan pentadbiran negara. Pelbagai perdebatan untuk merealisasikan perubahan kepada umur 18 tahun sebagai pengundi. Segelintir mengatakan anak muda masih belum matang untuk membuat keputusan dalam memilih calon atau bertanding pada pilihan raya. Remaja akan sering terpengaruh dan terikut-ikut dalam menentukan pilihan. Benarkah remaja di Malaysia belum matang pada umur 18 tahun? Kajian menunjukkan sistem persekolahan di Malaysia antara yang terbaik di dunia sehingga pelajar mampu memikir dan berkemahiran menganalisis. Rata-rata lepasan CJ pelajar Malaysia SPM memilih untuk belajar di IPT baik atau awam atau swasta. Mereka ini didedah, dididik dan diberikan kemahiran untuk berfikir kritikal dan analitikal. Bagi mereka yang tidak ke IPTA, mereka ini akan bekerja dan menguruskan diri sendiri dan mampu berdikari. Hakikat yang tidak boleh dinafikan ialah remaja sekarang adalah pengguna aktif sosial media dan netizen yang terdedah dengan kepelbagaian maklumat dan data. Namun, mereka ini perlu dididik dan dipupuk agar menjadi netizen yang celik media, mampu membezakan maklumat yang tulen atau yang palsu. Jika pihak kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia, khususnya Jabatan Penerangan dan RTM mengadakan kempen selit politik secara bersistematik, tahap kesedaran remaja kita mampu dipertingkatkan. Jabatan kerajaan perlu mengemelek tenaga mengadakan pemasaran sosial
dan politik agar pengundi muda ini boleh membuat pertimbangan sewajarnya dalam menentukan pembentukan kerajaan. Okey, kesimpulan untuk cabaran pengundi muda ini adalah hasil analisis mendapati penyertaan pengundi muda dalam PRU 2013 merupakan penyumbang penting dalam pembangunan politik di Malaysia. Pembangunan politik tersebut adalah perubahan politik Malaysia ke arah yang lebih demokratik. Bukti pendemokrasian politik di Malaysia ini adalah apabila kerajaan dia menghapuskan ISA dengan pindaan Akta 15 AUKU. Menghapuskan ISA membuka ruang partisipasi kepada anak muda dan mula mendengar suara rakyat dalam menjaga kebajikan mereka. Selain itu, penyertaan anak muda juga memainkan peranan yang penting dalam mengukuhkan saingan sistem dua parti di Malaysia dan meningkatkan kesedaran anak muda dalam berpolitik. Perbincangan di ataskan menegaskan penyertaan politik dan sikap pengundian anak muda ini telah mengubah lanskap politik di negara ini ke arah yang lebih demokratik. Penyertaan anak muda yang mendukung amalan demokrasi dan memperjuangkan isu sejagat serta sistem dua parti ini telah meningkatkan persaingan dua parti antara BN dan PR dalam menjadi pengimbang kepada tindakan kerajaan. Jika dahulu penyertaan anak-anak muda ini berada pada tahap yang pasif, tetapi peranan dan pengaruh mereka yang aktif dalam politik telah berjaya memajukan dan menumbuhkan demokrasi dalam negara. Itu adalah pentingnya anak muda. Anak muda sudah semakin sedar tentang peranan dan tanggungjawab mereka dalam membangunkan politik negara. Harus diakui bahawa golongan muda sangat penting dalam menentukan keputusan sesuatu pilihan raya. Malah trend pertambahan golongan muda yang mendaftar sebagai pengundi adalah satu situasi yang baik dan perlu diambil peduli oleh setiap parti politik. Golongan muda adalah golongan yang sering dilihat sebagai rebel, anti-establishment serta mengandung faham politik baru, iaitu politik yang merentasi sempadan bangsa, agama dan bersifat universal. Walaupun sering dihebahkan di media, anak muda tidak menyokong kerajaan dan cenderung kepada pembangkang, namun pembuktian tidak ditunjukkan dalam kajian-kajian saintifik kecuali kaji selidik yang dijalankan oleh Merdeka Center antara 2013 dan 2012 mendapati golongan muda secara konsisten bersikap kritikal terhadap prestasi kerajaan pimpinan Datuk Najib Razak. Umumnya mereka yang berumur antara 20 hingga 40 mahukan perubahan dasar negara dan pendekatan politik yang lebih rasional, antaranya mengadakan debat berkenaan dasar ekonomi negara antara Najib Razak dan Anwar Ibrahim. Penemuan dalam kajian ini telah membuktikan 3 penemuan penting sebelum PRU 14 yang berkaitan dengan kecenderungan orang muda di Malaysia untuk memilih dalam pilihan raya itu. Kecenderungan mereka itu untuk memilih calon parti, kepercayaan mereka terhadap media dan akhir sekali suara mereka yang inginkan perubahan dalam pemerintahan Malaysia pasca PRU 14. Justru kita tak hairanlah dalam PRU 14 ini kemenangan jatuh kepada tangan PH yang berjaya memecahkan monopoli BN selama 60 tahun apabila memenangi 113 kerusi daripada 222 kerusi parlimen. Tambahan 8 kerusi di Sabah yang dimenangi oleh parti persekutu PH iaitu Warisan. Kemenangan ini juga menyaksikan keseluruhan Malaysia keluar populariti di keseluruhan 12,299,514 yang keluar mengundi pada 9 Mei 2014. PRU keluar menyaksikan perubahan kerajaan berlaku di Malaysia secara aman. Ini merupakan sejarah baharu buat Malaysia dan sebahagian daripada itu turut serta mencipta sejarah tersebut ialah pengundi muda. Terima kasih.